masyhur dengan panggilan nama dan juga gelaran. Gelaran ni sekali-sekala sahaja. Bila orang tu terkenal ataupun dia glamour dengan nama sekali-sekala, baru kita panggil dia. Dan kunyah, yang ketiga dengan cara kunyah. Kunyah itu kita jangan guna, melainkan orang tu memang nama dia begitu. Macam Abu Hurairah ni, dia bukan nama dia, itu kunyah dia panggil. Nama dia Abdul Rahman. Jadi Nabi panggil dia dengan Abu Hurairah sebab dia suka main dengan kucing. Hurairah ni anak kucing, jadi Abu Hurairah. Ini salah satu cara untuk kita letak kunyah itu. Selain daripada kita ambil nama anak kita. Anak kita nama Zaid ke, Abu Zaid. Anak kita nama Atik, Abu Atik. Biasanya anak yang sulung. Tapi tak semesti. Boleh hati nak buat ambil nama-nama lain pun tak apa. Ataupun dengan sebab-sebab sesuatu. Minat dengan kambing, minat dengan kucing, minat dengan kereta ke apa benda ke, kita letak Abu apa? Abu Sayyarah. Ni orang minat kereta sungguh ni. Ataupun Abu apa-apa. Baik. Kalau perempuan kita letak Ummu Sulaim, Ummu Salamah, letak Ummu, supaya kita perbagaikan panggilan itu. Ni duk panggil maknya, paknya, daripada awal hingga akhir. Tak berapa mesra, tak berapa apa, tak berapa romantik itu. Jadi tukar-tukarlah panggilan. Baik. Intisari hadis. Hadis di atas menunjukkan bahawa harga diri umat Islam di sisi Allah meletakkan pada hati mereka. Iman dalam diri seorang Muslim perlulah dimiliki oleh hati yang ikhlas dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memandang kepada tubuh badan dan keturunan seseorang. Walaupun seorang itu berketurunan daripada keluarga Nabi Muhammad SAW, jika dia tidak mengikuti segala ajaran baginda SAW, hal tersebut tidak akan mendatangkan sebarang kelebihan buat dirinya. Jadi Allah tidak melihat kepada tubuh badan, kepada rupa paras. Jadi hadis oleh orang tertentu. Maka dia tak baca habis ni. Baca habis hadis ni. Dan kita tegur mereka pun baca hadis ni. Inna Allah la yanzur ila isamikum wala ila suwarikum walakin yanzur ila Allah saya macam ni pun, saya bersikap macam ni pun saya baik. Allah sendiri tak lihat luaran. Allah lihat macam bertengkar dengan seorang pelajar saya lah. Dekat saya nak balik kat office saya tu ataupun bilik saya tu, jumpa seorang student, tengok dia tutup dada dia tu dengan siku, macam dia pegang handphone begitu. Saya ternampak G tu macam saya pernah tengok G ni. Saya suruh pelajar lain, bila dia lari nampak macam lari tu, suruh dia block pelajar tu, pusing badan ni. Pelajar tu sekat pusing, kasbek, pakai baju kasbek. Saya panggil dia, kenapa pakai baju kasbek? Tak boleh pakai. Dia kata, saya pakai je Ustaz, saya tak minum. Betul lah, kau tak minum. Kita tak bincang pasal kau minum, bincang pasal kau pakai baju kasbek ni. Tu saya marah ni. Tak boleh pakai, haram. Saya pakai je Ustaz, saya tak minum. Kan kita dah sebut tadi, kita bukan bincang pasal minum ni, kita bincang pasal pakai-pakai ni tak boleh. Arak ni, kasbek ni confirm arak, bukan jenama biskut. Saya pakai je Ustaz. Tengok ni. Saya baik Ustaz. Yelah kau baik, tapi bak pakai baju kau tak baik, saya kata. Ustaz nampak ke hati saya? Tengok benda ni lah sama. Ustaz nampak ke hati saya? Saya tak nampak, tapi kau pakai baju ni memang confirm tak baik. Dosa besar ni, camping arak ni. Dia duduk marah ni. Ustaz nampak ke hati saya? Saya tahu kau baik, tapi bak pakai baju kau tak baik, saya kata. Sebab pakai terang-terang pakai baju kasbek. Saya kata, buka baju. Buka apa ni baju saya? Baju kau macam mana? Baju ni haram. Haram apa Ustaz?
Saya tak minum, saya pakai aja. Pakai pun tak boleh. Buka sekarang. Ustaz nak ustaz bayar? Oh, dia cabar saya. Dia suruh bayar. Kau nak sangat. Dia cabar, saya ambil duit lah. Saya keluarkan dompet saya. Keluarkan dompet. Berapa? Saya ingat saya 100 ke 200 tak jadi, masuk balik. Masuk balik, mahal sangat tak jadi. Duit pun tak cukup maksudnya. Mahal sangat pula baju tu. Tak jadi, maling saya tak jadi, tak bayar. Itu iya ke mahal baju ni? Ya. Siapa bagi duit? Ayah bagi duit. Kata panggil telefon ayah. Dia bagi nama telefon ayah dia, saya telefon ayah dia. Saya kata pakcik sekian-sekian ni, pasal anak pakcik ni. Kenapa dia pasal anak? Dia kata dia pakai baju. Pakai baju ada tulis kasbah. Tak boleh pakcik baju ni. Dia kata ayah dia bagi betul ke? Dia kata betul sungguh. Dia ada minta duit dia kata. Kata dia tak tipu saya lah betul, tapi baju ni tak boleh pakai. Haram pakai. Itulah saya pesan ke anak saya, jangan pakai kat kampus. Saya kata pakcik, baju ni bila dah haram, pakai kat mana-mana pun tak boleh. Bukan kat kampus saja. Kat mana-mana pun tak boleh. Ni contoh-contoh. Ni banyak kali lah di antara siri saya bergaduh dengan pelajar. Zaman-zaman dulu lah. Zaman dulu ganas sikit. Sekarang ni dah lemah dah. Zaman muda-muda dulu ganas. Dengan pelajar-pelajar masa tu minat berdakwah. Mana tegas kita dalam dakwah ni. Sekarang suasana dah berubah dah. Tak sama macam dulu dah. Kita marah kita kena. Kita marah kita kena. Jadi dah malah lah. Kau mula nak jadi apa pun. Jadi salah macam tu dah. Tapi tak boleh lah. Ada segi dakwah. Kita tak boleh lah. Lemah. Tapi situasi begitulah. Baik. Jadi mereka ni baca separuh tak habis lagi. Dia ada kemudian itu wa a'malikum, dia ada tambahan wa a'malikum, dan amalan kamu. Allah tak lihatnya, tak lihat rupa parah, cantik tak cantik, itu Allah tak nilai. Kamu hitam ke putih, kamu keturunan apa, itu yang Allah tak lihat. Tapi apa yang kamu buat Allah lihat. Kan dapat pahala, dapat dosa tu. Itulah mereka baca separuh ataupun sengaja. Mereka nak cari dalil apa yang mereka buat itu betul. Sebagai contoh, orang-orang Yahudi sering berbangga kerana mereka berketurunan Nabi Ibrahim AS. Namun mereka menganuti agama yang bertentangan dengan baginda AS. Begitu juga sekiranya seorang itu berketurunan Nabi Muhammad SAW. Tapi jika dia menjadi lawan kepada baginda SAW, tetap tidak akan menjadi kelebihan bagi dirinya. Jadi keturunan apa pun, dalam satu syair dalam satu syair Arab, kamu nasablah dari kamu, anak siapa pun, wabtaril adaba. Nisbah daripada siapa tak kisahlah, tapi kena ada adab. Adab barulah okey. Keturunan apa pun tapi dah hadap tak elok apa. Kita jangan duk bangga dengan keturunan, baik keturunan Nabi ke, baik keturunan bangsawan ke, keturunan apa pun tak ada kaitan. Masing-masing kita bawa diri sendiri. Wabtaril adaba, carilah adab. Kalau ada adab jadi orang baik, orang baru dah tak apa. Walaupun anak orang kampung ke, anak peladang petani ke, siapa ke, tak kisahlah. Itu kemuliaannya. Contoh lain yang dapat diberikan juga ialah Abu Lahab. Walaupun dia ialah bapa saudara Rasulullah SAW, Abu Lahab tetap dimasukkan ke dalam neraka kerana menentang dakwah Islam yang disampaikan oleh baginda SAW. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh badan, warna kulit, sama ada berkulit putih maupun hitam, atau harta dan pangkat yang dimiliki oleh seseorang. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala memandang hati seorang yang memiliki sifat takwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepadanya dan meninggalkan larangannya, serta ikhlas dalam mengerjakan amalan. Jadi yang ni yang memisahkan antara dua orang ataupun beberapa orang. Contohnya kita sembahyang. Kita sembahyang yang sama, imam yang sama, kedudukan yang sama, barisan yang sama, di tempat yang sama, tapi pahala yang tidak sama. Sekarang kita tidak tahu, suatu hari nanti kita tahulah. Ini yang mengejutkan kita, akan menyebabkan kita menyesal ataupun tidak nanti. Pergerakan yang sama, kedudukan yang sama, kedatangan yang sama, tapi pahala yang tidak sama. Kerana yang memisahkan ialah hati. Hati dia tidak sama.
Hati yang lalai tak sama dengan hati yang khusyuk. Jadi kita bertanding biasanya dari segi fizikal kita bertanding. Tak ada orang bertanding dari segi dalam sebab orang tidak tahu benda rahsia. Itu hanya orang tertentu sahaja. Sama kita pergi Mekah, kita tawaf, kita sa'i. Berlumba-lumba orang sa'i, berlumba-lumba orang tawaf. Tapi pahalanya tidak sama, pergerakan yang sama, tapi nilai yang tidak sama. Siapa hatinya bertaut dengan Allah sentiasa, dialah yang lebih pada orang lain. Siapa yang riak, siapa yang ikut hanya adat, maka dia tidak akan dapat apa-apa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini menegur kita sebenarnya. Sekali-sekali kita kena ingat balik, pergerakan aku yang sama ni, takut-takut kita ni ranking di bawah bahagian bawahan ni, tak tinggi mana. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian daripada laki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kalian pelbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kalian berkenal-kenalan, yakni dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kalian di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya antara kalian, bukannya yang lebih keturunan dan bangsanya. Sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kalian. Jadi sini piawaian menilai kemuliaan seseorang itu atas dasar apa? Kita biasa terpengaruh dengan barat, dengan pemikiran orientalis. Kemuliaan seorang ni atas dasar pangkat, atas dasar harta, atas dasar glamour orang mulia. Sebab tu kita marah. Kita tak dapat pangkat, kita tak dapat harta, kita tak dapat glamour orang, kita marah. Kita perjuangkan nak tuntut hak yang sama rata. Sedangkan kalau kita tak dapat apa yang kita tuntut pun, kita tak berdosa. Kita duk sangka kita ni dihina kerana tak dapat pangkat itu, tak dapat harta itu. Dah tak ada kaitan. Kita ambil satu contoh, perjuangan golongan wanita contohnya. Mereka kata mereka dihina, khususnya Islam, diskriminasi wanita. Tidak meletakkan wanita pada tempat yang tertinggi. Bukti, harta. Tak sama dengan laki-laki, mereka kata. Harta tak sama. Dari segi kepimpinan tertinggi, wanita tak boleh jadi pemimpin yang tertinggi sekali. Ini satu diskriminasi, satu penghinaan. Sebab mereka guna ukuran tu neraca barat. Padahal kemuliaan ini bukan atas dasar itu tanggungjawab. Bukan satu kemuliaan, bukan satu kelebihan. Satu beban. Macam kita nak balik kampung, beg kita tak banyak, kosong kereta kita, letak batu-batu, tak batu letak kayu, tak sampah-sampah. Macam itulah umpama. Beban tak ada, batu digalas. Sebab tu kita bergembira, kita tidak diberi amanah. Itu bagi orang yang tahu kemuliaan itu berada di mana. Jadi ukuran kita kemuliaan ialah dalam ketakwaan. Kita takwa, biar orang terima kita. Itu kemuliaan kita. Sebab tu kita duk baca dalam antara dua sujud tu, warfa'ni. Allah tinggikan kita. Ini antara itu kemuliaan sungguhnya. Tinggikan kita bukan bermakna kita berharta tadi, kita berada jawatan, bukan itu maksudnya. Kemuliaan di sini kita bertakwa, orang terima kita. Terima kita bukan dengan sebab itu orang terima kita. Dengan sebab kita ni baik. Orang angkat kita kerana kita ni baik. Jadi kita minta Allah angkat kita dunia dan akhirat. Orang terima kita di sini dan juga di sana. Barulah itu mulia sungguh. Malaikat pun angkat kita, malaikat pun setuju dengan kita, barulah mulia. Semua manusia adalah daripada keturunan Nabi Adam AS dan isterinya Hawa AS. Tiada manusia yang berketurunan seperti mana yang diceritakan dalam hikayat Melayu,
Itu manusia berketurunan buluh betung. Ini cerita-cerita dongeng lah. Kita tengok cerita-cerita tayang gambar Melayu zaman dulu. Ada anak buluh betung. Anak-anak apa lagi? Anak kayangan, anak apa, itu semua tidak ada. Itu semua cerita-cerita dongeng. Kalau ada pun bukan manusia dah. Dia jin ke, keturunan jin dan keturunan yang lain. Perkara ini hanyalah jenaka yang diolah oleh manusia sahaja. Demikian juga tiada manusia yang berketurunan haiwan seperti mana pernah dinyatakan oleh barat. Teori Darwin, manusia berasal daripada beruk, berasal daripada monyet. Dia ada nama sains dia lah. Homo sapien ke apa pun, dia ada nama dia lah. Itu cara barat. Dan perkara ini dipersetujui oleh ramai orang sebenarnya. Kita orang Islamnya yang tak setuju, tapi ramai-ramai. Kalau dalam kelas saja saya tanya pelajar-pelajar saya, mereka setuju, mereka percaya. Yang kat Malaysia ni, bukan kat luar negara pun, kat Malaysia ni mereka percaya. Mereka berketurunan daripada monyet sungguh, Homo sapien ni. Mereka percaya sebab mereka tak ada ilmu. Padahal kita semuanya datang daripada Nabi Adam AS. Jadi apa hujah yang kita boleh jawab pada mereka? Banyaklah hujahnya. Antaranya, kenapa dia berhenti? Kenapa kita tak terus berkembang? Kan dia evolusi, perkembangan yang berlaku. Sampai-sampai jadi manusia dia berhenti. Kenapa kita tak terus berkembang lagi jadi makhluk lain? Pandai-pandai pula teori ini berhenti bila jadi manusia. Siapa suruh, siapa ajak? Satu antara jawapan dia lah. Adapun Al-Quran mengatakan bahawa manusia berasal daripada keturunan dan zuriat Adam AS dan Hawa AS. Kemudian manusia dijadikan berbangsa-bangsa dan berpuak-puak yang terdiri daripada bangsa Arab, Cina, Eropah, Afrika, Melayu dan pelbagai lagi. Ini lagi satu bukti yang lain. Menunjukkan kita datang daripada satu rumpun yang sama. Kalau kita perhatikan orang Jepun, orang Korea, orang Cina, orang Vietnam, kan hampir sama. Tulisan sama, rupa sama, bahasa pun hampir sama. Yang India pula, yang Pakistan, ya sekitar situ pula hampir sama, tulisan bahasa pun sama. Kemudian orang Arab pula, Arab luar lah Arab, orang Afrika, lepas tu orang Eropah, rupa sama, bahasa lebih kurang sama. Dia menunjukkan dulunya kita ada satu je dulu. Bila kita tengok dia makin kecil kan, itu bukti bahawa kita berasal daripada keturunan yang sama. Tak tengok dari segi DNA lagi. Kita fikir mudah-mudah begitu je. Persamaan itu. Rumpun. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia berbagai-bagai bangsa, puak dan suku kaum yang terdiri daripada pelbagai keluarga untuk saling berkenalan antara satu sama lain bagi memakmurkan bumi. Ini salah satu tugas kita. Tugas kita ada berapa tugas? Ada 3 tugas. Ibadatullah, beribadah kepada Allah. Khalifatul ard, menjadi khalifah atas muka bumi. Imaratul ard, menjadi khalifah dan juga pemakmur bumi. Ini tugas pemakmur bumi. Biasa tugas kita berjaya, sungguh pemakmur bumi kita berjaya. Tugas yang kedua, tugas pertama hancur. Tugas beribadah kepada Allah, tak ramai orang buat. Tugas menjadi khalifah Allah atas muka bumi sama juga, kurang. Dan yang paling berjayanya kita pemakmur bumi. Kita guna sungguh, itu betul lah. Manusia guna sungguh bumi sampai hancur bumi ni. Musnah muka bumi ni dibuat oleh manusia. Guna sungguh-sungguh. Yang lain kita mengabaikannya. Sebagai contoh, pembuat besi memerlukan pekerja untuk mengangkut barang. Para petani memerlukan peralatan yang dibekalkan oleh pembuat besi. Dan para nelayan pula memerlukan makanan asasi daripada persawahan, iaitu beras. Ini nak gambar kepada kita keperluan kita antara satu sama lain. Kenapa Tuhan buat kita ni tak sama? Akal tak sama. Tadi tubuh badan, rupa paras tak sama, akal pun tidak sama, kemahiran pun tidak sama. Dan banyak benda yang tidak sama. Walaupun kita ada persamaannya, tapi banyak yang tidak sama. Apa sebab? Ada laki-laki, ada perempuan, ada tinggi, ada rendah. Ada yang pandai, ada yang kurang. Untuk kesempurnaan, jawapannya untuk kesempurnaan. Bayangkanlah macam mana kalau kita semua ni pandai berniaga semua. Semua pandai berniaga. Hebat dalam bisnes.
Jadi masalah kita. Kalau semua orang hebat berniaga, mana orang kaya raya semua, tak ada orang miskin. Jaya semua mengayakan semua rakyat. Walaupun kita nak supaya faham. Kalau ada jutawan buat itu. Habis siapa nak bekerja angkut sampah? Siapa nak bekerja cuci longkang? Nak bekerja kata air kali basuh 1000. Basuh kata air pada muka kita. Sebab itulah Allah buat tak sama akal kita, pemikiran ada tinggi ada rendah, supaya lengkap melengkapi antara satu sama lain. Sebab tu kemiskinan itu dia bukan satu kekurangan sebenarnya, bukan satu keaiban orang miskin ini. Orang susah bukan satu keaiban, tak biasa dah macam tu. Untuk kesempurnaan hidup orang lain kena ada orang susah. Kalau tidak kita nak bayar zakat ke mana? Kita nak sedekah kat mana? Kalau semua orang kaya-kaya, nak bantu siapa? Kita tak ada bantuan. Pertolongan itu tak diperlukan, semua orang tak ada masalah. Allah buat itu ada sebabnya. Negara-negara mana pun kaya-kaya mereka pun orang miskin ada. Kaya-kaya Jepun pun orang apa-apa kedana ada. Tapi kita bantulah mereka. Mereka bekerja untuk kita. Saling bantu-bantu antara satu sama lain. Berdasarkan perkara inilah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia untuk berkenal-kenalan supaya dapat bertukar-tukar hasil kebolehan antara satu sama lain. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya semulia-mulia kalian di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya antara kalian. Jadi inilah yang kita kena kejar, kita kena berlumba. Duduk yang sama, sembahyang yang sama, pergerakan yang berzikir yang sama, takwa yang tidak sama. Yang paling mulia, yang paling tinggi, yang paling bertakwanya. Kita kena cari orang yang paling yang hebat dari segi ketakwaannya. Tu kena cari sendirilah. Yang ni dia tak boleh kita ajar macam ni. Itu sendiri, yang ni sendiri. Jalan-jalan kita boleh bagi tahu, tapi untuk mencapainya masing-masing. Sebab dia ada kaitan dengan hati. Hati tak boleh siapa nak arah. Itu pandai-pandai sendirilah. Bila dah tahu kaedahnya, cara-caranya, ni masing-masing kena usaha sendiri pasal ketakwaan. Sebab ni kita tidak nampak dalam hati. Pergerakan kita boleh ajar, cara sembahyang, cara berzikir, zikir manakah dia, nak baca apa, tu kita boleh ajar. Tapi yang dalam hati ni masing-masing lah, nasib masing-masing. Dia lebih usaha, dia lebih berhati-hati, dia akan dapat. Kemudian seseorang itu di sisi Allah ialah ketaatan yang tinggi kepadanya. Ramai manusia yang telah memeluk agama Islam setelah Islam tersebar ke seluruh negara dengan bebas tanpa gangguan. Sedangkan sebelum ini golongan yang belum memeluk Islam telah diperhambakan dan dihina antara satu sama lain. Kemudian di sisi Allah, bila kita ni Islam, bila kita ni istislam, menyerah diri kepada Allah SWT, itulah kemuliaan. Dan kita dah mulia peringkat pertama kerana kita dah Islam. Baru sebelah kaki baru kemuliaan kita ni. Kita nak satu lagi kemuliaan yang betul-betul tepat. Tu kita jadi orang bertakwa. Kita masuk Islam, mulia dah kita sebenarnya. Bila kita Islam ni, dia berbeza dengan yang tidak Islam dari segi kemuliaannya. Sebab tu dalam banyak sudut kita berbeza hukum kerana kemuliaan ini. Contohnya kita ambil dalam bab jenayah. Dalam bab jenayah, kisah contohnya A bunuh B, A mati, dihukumkan bunuh, dihukumkan hukuman bunuh pada A. Tapi dengan syarat kena sama level agama. Tapi kalau tak sama level agama, tak boleh dikenakan hukuman kisah walaupun salah. Contoh A bunuh B, A Islam, dia bunuh bukan Islam, tak kena kisah. Kisah tidak kena tepat, tak sama agamanya. Itu kemuliaan. Nak sebut pasal kemuliaan tadi. Tapi salah, berdosa besar, kena bayar diat lah. Kena bayar diat. Tapi tak kena kisah. Sebab berlainan agama tadi. Sama dengan keturunan anak. Anak itu kalau ibu ayah berlainan agama, anak agama apa?
Anak akan ikut agama yang paling baik sekali. Tengok. Sebenarnya begitu hukum dalam hukum fiqh dari segi hukum turunan kita. Anak akan ikut agama terbaik ibu ataupun ayah. Contohnya mak Kristian, ayahnya Buddha, anak Kristian. Ayahnya Yahudi, maknya Hindu, anak Yahudi. Ayahnya Islam, maknya Yahudi, anak Islam. Ayahnya Islam, maknya Kristian, anak Islam. Ya begitu keadaannya. Ayah Yahudi, mak Islam, tak boleh berlaku. Itu tak boleh. Mak Islam, ayah Hindu, tak boleh berlaku. Yang boleh berlaku ni hanya ayah Islam, mak ahli kitab. Itu boleh. Sama ada Kristian ataupun Yahudi. Ahli kitab yang asal lah. Ahli kitab yang asal itu boleh berlaku. Walaupun di tengah-tengah tempat berlaku. Tapi hukumnya tak boleh. Hukumnya tidak boleh sama sekali. Dan kemuliaan itu datang daripada agama. Membezakan kita. Sebab tu mereka pertikaikan. Kenapa dalam Islam ni, masuk Islam, keluar Islam kena bunuh. Agama lain tak apa, masuk berapa kali pun tak apa. Kenapa Islam ni pelik? Tak gentleman. Ikut kita, hak asasi kita, hak asasi manusia. Nak masuk berapa kali, nak keluar berapa kali. Itu agama kamu. Agama kami tak boleh. Kita tak paksa masuk Islam. Tak ada paksaan. Salah sekali siapa yang kata Islam memaksa orang kata mana? Cuba buktikan. Tak ada. Memang dasar kita, itu dah jadi dasar dalam Islam. Tak ada paksaan. Tapi bila dah masuk Islam tak boleh keluar lagi. Itu betul. Kenapa tak boleh keluar? Macam kita masuk tentera lah. Masuk askar, masuk kerja. Dulu tak ada siapa yang wajib kita masuk tentera. Lepas tu kita dah jadi tentera, elok-elok. Lepas tu dah tak nak dah tuan, saya nak berhenti, nak balik. Kebetulan getah naik. Harga getah naik ni, saya nak noreh getah. Lebih baik. Kesalahan besar tu. Lari daripada kerja. Lari. Mana boleh? Itu pecah kontrak ke pecah apa? Itu langgar undang-undang. Kesalahan besar. Sama dengan ni agama lebih besar daripada itu. Tak ada paksaan. Tapi bila dah masuk Islam tak boleh keluar lagi. Keluar Islam memang hukumnya berat. Namun Islam tidak memandang golongan ini dengan pandangan sedemikian. Islam menjadikan semua manusia mulia dan yang paling mulia adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam sentiasa berlaku adil antara manusia. Baik, walau bagaimanapun kalau nak dinilai dari segi manusia dan binatang, dia ada ranking dia. Siapa pun dia, manusia lebih mulia daripada binatang. Kalau nak selamatkan dalam keadaan banjir ke, ada binatang, patut ada manusia. Walaupun dia tidak Islam, selamatkan manusia dulu. Walaupun binatang tu mahal, selamatkan manusia dulu. Itu kemuliaan manusia, siapa pun dia. Cuma Islam lebih mulia daripada itu, apatah dia orang bertakwa. Kita dapat menyaksikan bahawa agama Islam tidak memaksa seorang yang beragama lain untuk memeluk Islam. Bahkan terdapat golongan yang memeluk Islam setelah terdengar bacaan Al-Quran serta mengkaji terjemahannya. Itu jelas, tiada paksaan. Dia mesti, sebab ikhlas tadi lah, tak ada paksaan. Ikhlas nak masuk Islam, silakanlah. Kebiasaannya mereka masuk Islam banyak sebab lah. Antaranya kerana Quran. Biasanya Al-Quran menjadi sebab. Mereka diminta untuk mengkaji Al-Quran, mencari kelemahan Al-Quran, tiba-tiba tak jumpa kelemahan Al-Quran. Akhirnya masuk Islam dengan sebab itu. Ada yang bermimpi, ada yang sebab dengan nasihat dan macam-macam lagi lah. Baik. Mereka membuat perbandingan antara agama lain dengan Islam, lalu memeluk Islam. Begitulah sifat Islam yang memuliakan manusia. Dalam meletakkan manusia, meletakkan diri manusia berbeza dengan binatang, kayu, batu dan sebagainya. Perjalanan hadis ini. Pahala amal soleh itu bergantung kepada keikhlasan dan ketulusan hati, niat dalam hati, sehingga ia mempengaruhi diri masing-masing. Jadi amal soleh, penilaian terhadap amal soleh itu, berapa banyak kita dapat pahalanya bergantung kepada keikhlasan.
Sampai ikhlas ni, betul-betul ikhlas kerana Allah, maka tinggilah markahnya. Siapa yang sederhana, sederhana. Siapa yang rendah, rendah. Siapa yang tak langsung, tak ada markah. Dia bergantung kepada keikhlasan. Mencantikkan hati itu lebih utama berbanding anggota badan yang lain. Sebab tu kena sentiasa perbetulkan niat kita, betulkan hati kita. Kena ajar diri kita ni. Lama dah kita tak betulkan niat. Sebab tu bila kita buat perkara-perkara yang besar-besar, kena betulkan niat. Walaupun sepatutnya setiap masa kena betulkan niat. Tapi tak apalah. Bila kita bertemu dengan waktu-waktu yang tertentu, kita nak pergi tempat yang hebat-hebat, macam nak pergi Mekah, betulkan niat. Betul-betul betulkan niat. Nak pergi buat haji, buat umrah, nak masuk Ramadan, nak pergi belajar. Contoh siapa-siapa nak pergi belajar jauh, betulkan niat. Tujuan kita betul-betul ni azam sempurna kerana nak belajar, nak dapat ilmu ni. Bukan kerana nak berjalan, bukan kerana nak bersia-sia. Jadi cantikkan hati, elokkan hati. Perbetulkan niat. Jika hati seorang itu baik, maka seluruh anggotanya badannya turut akan menjadi baik, dan demikian juga sebaliknya. Dalam diri kita ni, dia ada banyak anggota selain daripada yang kita nampak. Yang kita tak nampak, walaupun dia tu hati tak nampak, tapi dalam tu ada lagi anggota dalaman yang sentiasa dia duduk berinteraksi antara satu sama lain. Kita ada hati, kita ada akal, kita ada nafsu. Apa lagi? Perasaan pun ada juga. Kita ada perasaan, benda dalaman yang kita punya sendiri ni. Kita ada hati, kita ada akal, kita ada nafsu. Itu contoh, kita ambil yang besar-besar ni lah. Mereka sentiasa berinteraksi antara satu sama lain. Siapa yang menang? Bagi di dalam diri kita, siapa yang menang? Ni kalau nak datang waktu subuh dengan ikut nafsu, nafsu tak nak bangun, nafsu nak suruh tidur. Ikut hati kita, kalau hati kita kuat, mana boleh. Iman kita yang ada sikit sebanyak ni tak boleh. Orang beriman kena bangun. Akal fikirlah, akal buat keputusan. Akal dia tu bukan buat keputusan, dia boleh fikirkan. Tak apa, boleh tidur lagi lepas ni, akal boleh fikir. Nafsu, kalau kau nak tidur pun lepas ni kan boleh tidur lagi, boleh sama tidur. Akal ini cuti, akal boleh jawab, tak boleh. Nafsu kata kena tidur terus. Bakaran nak pergi main pula, nak pergi main futsal, nak pergi main basikal pula, baik tidur terus. Imam kata tak boleh. Amal ibadah kena buat juga, sudah kena pergi. Iman hati kata. Jadi siapa yang kuat? Jadi kalau hati kita kuat, iman kita kuat dalam hati kita tu, selamatlah. Dia akan menang. Jadi kalau kita lemah, nafsu yang akan menang. Nafsu yang akan menang. Jadi bergantung kepada hati kita itu. Jadi selalu perbetulkan hati kita dengan ada keimanan itu, maka keputusan yang kita ambil akan membantu kita untuk mendapat pahala, lebih pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Matlamat jihad yang benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. An Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu qala su'ila Rasulullah sallam anir rajul qatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayu zali fi sabilillah faqala Rasulullah sallam man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Daripada Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai seorang lelaki yang berperang supaya dikatakan dirinya sebagai seorang yang berani, berjuang kerana membela kesukuan dan berjuang kerana riya. Manakah yang disebut sebagai pejuang di jalan Allah? Maka Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang berjuang untuk menegakkan kalimah Allah setinggi-tingginya, maka itulah yang disebutkan berjuang di jalan Allah. Ini lagi sekali berkenaan dengan niat juga, keikhlasan dalam hati. Cuma konteksnya sekarang ni konteks yang lebih berat, lebih besar, konteks jihad. Maka kena sebut juga tajuk jihad ini, sebab dia tajuk besar,
Tak ada yang penting dalam Islam sebenarnya, walaupun kita gurang bercakap pasal jihad, kerana kita telah terpengaruh dengan propaganda barat. Sebut pasal jihad ni bunuh orang, bom orang, teroris. Jadi kita pun takut nak cerita pasal jihad, sedangkan ini satu benda yang mulia. Perawi hadis Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari merupakan seorang sahabat yang alim dalam ilmu Al-Quran yang berasal dari Yaman. Ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, Abu Musa al-Ash'ari telah membawa kaumnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, malah telah mendapat pujian kerana rombongannya tiba dari Yaman. Sebab itu ketibaan rombongan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW telah bersabda, "Ya qadamu alaikum wadan qaumun hum araku quluban lil Islam minkum." Akan tiba kepada kalian satu rombongan yang Tuhan jadikan hati-hati mereka lembut, yang mereka datang untuk menerima Islam. Itu pujian untuk orang Yaman lah kepada Musa dan kaumnya. Kumpulan yang lembut. Araku quluban lil Islam minkum. Jadi orang Arab sendiri, kalau kita perasan, kalau kita sentiasa berinteraksi, kita boleh jangka dia orang datang daripada mana. Orang datang daripada mana? Tak sama daripada jiwa mereka tu, kelembutan mereka tu. Ada yang kasar, ada yang lembut, ada yang sangat lembut. Kalau bila kita tegur mereka, kita tahu sangat cara jawab macam ni. Ni bukan orang utara, ni bukan orang Syria, bukan orang Lebanon ke. Ni mesti orang Kuwait ataupun orang Qatar, orang mana, kasar cara jawab. Orang kaya-kaya, negara teluk dia kaya, jadi cara dia lain. Kalau Yaman lain jawapan, cara dia jawabnya. Orang Libya pun lain. Orang Saudi pun kasar juga, yang Saudi. Dia negara kaya, dia lain sikit, dia sombong. Yang sederhana ni cara dia. Bila kita pergi Mekah pula, pergi Mekah Madinah pun, kita akan rasa lain, kelainan itu. Antara Mekah Madinah kan, kita tengok kasar dengan orang mana. Mekah kasar, orang Madinah ni lembut, lemah lembutnya. Sejuk kita di Madinah. Itu lain, tak sama antara. Dan pengalaman saya sendiri ni, duduk di tanah Arab ni, saya tak jumpa Mekah Madinah sebagaimana yang disebut, yang kita belajar Hatim At-Ta'i. Di Madinah saya tak jumpa lagi, mungkin kebetulan tak jumpa lah Hatim At-Ta'i. Tahu Hatim At-Ta'i? Dia kalau orang pemurah, bila kita belajar dalam Islam ni, sangat masyhur dengan nama seorang yang bernama Hatim At-Ta'i. Dia ni bila tetamu datang, dia akan jamu, dia akan layan sungguh-sungguh, mana dia menghormati tetamu. Pemurah sungguh dia, seperti Hatim At-Ta'i. Jadi saya tak bertemu di Mekah, saya tak bertemu di Madinah. Sehingga saya pergi ke kawasan tengah-tengah Arab, tanah Arab Saudi, tengah-tengah. Orang panggil nama dia Qasing, tempat dia. Di situlah baru saya bertemu dengan orang Arab yang kita duk belajar selama ni, sikap orang Arab yang sebetulnya. Saya tengah-tengah berjalan tu nak pergi, dah saya tunggu daripada bah tu, tak sampai destinasi lagi. Siapa aku nak pergi ke mana tak tahu. Akhirnya ada orang berhenti, nak tahu ni tanya nak pergi ke mana. Saya kata nak pergi ke masjid, ke Unaizah, satu tempat nama Unaizah. Akhirnya dia bawa saya pergi. Saya kata bayar berapa? Dia kata kat sini orang tak ambil duit kat sini. Tak payah bayar duit kat sini. Orang tak ambil duit, orang hantar. Terkejut. Dah terkejutlah saya. Bagusnya orang kat sini. Tak sama. Ada sekali itu dia ajak dia rumah, pergi ke rumah dia. Ajak ke rumah dia makan nasi Arab, rumah dia. Dia layan betul makan nasi Arab kat rumah dia. Di Madinah dulu, saya di Madinah ni, mungkin tak jumpa. Saya jumpa dengan syekh saya, nak pergi belajar, minta belajar syekh kat rumah boleh? Tak payahlah, kita belajar kat masjid ya. Belajar kat masjid sudah madai. Kita nak pergi rumah dia, nak suruh dia masak nasi Arab ke apa benda ke. Dia cukuplah belajar kat masjid, sudahlah. Jumpa kat masjid. Itu lain, tak sama. Baik. Itu dari segi macam mana setengah-setengah orang Arab ni memang baik sungguh. Kalau beramal sungguhnya memang macam itulah keadaan yang kita dengar mereka seorang yang pemurah, seorang yang menghormati tetamunya, dia akan layan betul-betul. Selain itu Abu Musa Al-Ash'ari Allah Ta'ala anhu juga telah menjadi pendamping Rasulullah SAW. Beliau turut dilantik oleh baginda Rasulullah SAW untuk menjadi gubernur di Yaman
Suatu pemerintahan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan Khalifah Umar bin Al-Khattab, beliau dilantik menjadi wali, yakni pentadbir di beberapa buah daerah di Iraq. Baik, itu sari hadis. Abu Musa al-Asy'ari telah meriwayatkan beberapa hadis termasuk hadis di atas. Hadis tersebut menunjukkan bahawa perkara yang paling penting dalam perjuangkan agama Islam ialah berdasarkan matlamat untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita betulkan ya. Walaupun tak sampai tahap kita tahap jihad sungguh-sungguh ini, tapi dalam konteks yang lain asalkan kita bantu agama. Dapat pahala walaupun tak sebesar pahala jihad ini. Tapi dapat pahala, pasti dapat pahala juga. Yang penting kerja kita untuk menegakkan kalimah Allah, bantu agama Allah dalam apa jua cara sekalipun. Ikut kemampuan kita lah. Yang penting kita nak tegakkan kalimah Allah, nak bantu Islam ini. Macam apa yang kita buat, peringkat surau buat, peringkat masjid buat, peringkat taman buat, peringkat negeri, peringkat negara buat, untuk kepentingan agama kita. Itu perjuangkan. Semua kita buat itu untuk menegakkan kalimah Allah. Niat kita begitu. Kalimah Allah yang mulia, dia yang paling tinggi sekali. Menegakkan kalimah Allah bermaksud menegakkan hukum Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Tujuan kita berjuang untuk agama Islam adalah supaya kalimah Allah diangkat tinggi dan hukum Allah Subhanahu Wa Taala mengatasi segala hukum yang lain. Tengok, pergi lebih detail lagi. Pada bab kita nak mengangkat kalimah Allah ini ialah hukum Allah. Hukum-hukum Allah ni tidak ada sepenuhnya lagi. Khusus di tempat kita lah, dalam bab-bab lain ada. Hukum faraid, hukum nikah kahwin, hukum jual beli itu ada lah. Alhamdulillah, sembahyang puasa ada. Tapi hukum hakam yang lain, atau dengan nama khusus lagi hukum hakam jenayah syar'iyah, kanun jenayah syar'iyah, ini yang tidak ada. Tapi takzir ada lah. Mana kita ada hudud, ada qisas, itu yang tidak ada lagi. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Dialah yang telah mengutuskan rasulnya, yakni Muhammad, dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agama Islam, untuk dimenangkan dan ditinggikan atas segala agama dan ideologi yang lain walaupun orang musyrik tidak menyukainya. Baik, sepatutnya begitulah. Dia sepatut yang memerintah ni dan undang-undangnya adalah undang-undang Islam. Yang memerintah ni Islam. Bukan tempat kita saja, dunia sebenarnya. Sepatutnya dunia ini diperintah oleh Islam, oleh Khalifah Islam. Sepatutnya begitu. Tapi kerana kita tidak mampu, kerana kita lemah, mereka yang merintah, Yahudi yang merintah. Sebab tak boleh harap kepada mereka merintah, Yahudi merintah. Tak adil. Haru biru dunia ni dibuat oleh mereka. Macam sekarang ni lah. Rusia serang Ukraine, mereka marah. Yang Yahudi serang Palestin, dia bunuh, hari-hari dia bunuh, mereka tak ada apa-apa. Dah lama dah. Bila Ukraine membalas balik, pejuang. Bila orang Palestin, orang Iraq nak lawan mereka, pemberontak. Tidak adil dunia ini bila dipegang oleh mereka, dipegang oleh Yahudi. Sepatut Islam yang merentahnya, barulah adil. Tapi kita tak mampu kerana kita lemah sangat-sangat. Khalifah sudah tidak ada, ditumbangkan oleh Mustafa Kamal Atatürk dulu. Walau bagaimanapun, maka kita buatlah sekadar yang kita mampu. Paling kurang tempat kita, agar Islam ni tinggi, lebih tinggi daripada yang lain. Jaga Islam itu, termasuklah undang-undangnya. Sebagai contoh, hukum Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan bahawa semua jenis arak itu haram. Namun undang-undang manusia mengatakan arak tidak haram selagi mempunyai lesen perniagaan. Kedai ini jelas memperlihatkan bahawa kita perlu menolak hukum yang telah ditetapkan oleh akal manusia semata-mata. Berdasarkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala bahawa seseorang penjenayah perlu dikenakan hukuman hudud atau qisas. Umpamanya seorang pencuri itu, jika cukup syaratnya, maka hendaklah dipotong tangannya. Namun jika berpandukan undang-undang manusia yang telah ditetapkan, maka hukuman penjara sahaja dikenakan kepada penjenayah yang mencuri. Sepatutnya itulah dia hukumannya. Dan kalau orang yang tidak Islam tak setuju, tak ada masalah. Kita buat untuk orang Islam dulu. Apa salahnya? Kita orang Islam semuanya pakat setuju, semua kita buat undang-undang kita. Cuma jangan kamu melibatkan kami lah.
Kalau melibatkan kami, kena ikut undang-undang kami, barulah adil. Tapi kalau kami melibatkan kamu, undang-undang kamu, tak apa. Macam ni. Katakanlah, anda kata, kita ambil satu tempat, satu contoh. Katalah Kelantan, dia buat undang-undang. Satu je, dia buat try, acu teratas dia Kelantan buat. Kita ambil satu contoh, perompak pencuri. Jadi, perompak pencuri di Kelantan, adakah mereka nak mencuri, nak merompak? Mereka tak berani. Nanti kalau merompak mencuri, kena potong tangan dan potong kaki. Baik-baik aku mencuri kat Terengganu, mencuri dekat Perak. Pencuri Perak pencuri ni pun tak berani masuk. Tak boleh, aku kalau kena tangkap kat Kelantan, kena potong tangan, potong kaki. Baik aku mencuri kat Terengganu, mencuri kat Pahang. Ya sudah tentu dari segi statistiknya, pas tahun ke, kes-kes jenayah di Kelantan akan menurun. Yang tinggi pula di Terengganu, di Perak, sempadan. Ataupun di Siam. Perompak-perompak tak berani masuk. Perompak dalaman pun keluar, tak berani. Lepas tahun pasti Terengganu, Perak nak buat undang-undang yang sama. Mana boleh. Habis perompak-perompak pencuri Kelantan mari ke Terengganu, mari ke Perak nak mencuri, merompak ni. Akhirnya Kelantan ataupun Terengganu, Perak pun buat juga. Kemudian berjakit kat Pahang pula. Habis akhirnya seluruhnya tinggal non-Muslim. Tengok non-Muslim sekarang. Sebab kita tidak melibatkan non-Muslim. Tapi sekiranya non-Muslim mencuri barangan kita, mesti ikut undang-undang kita. Sebab itu kepentingan kita. Kalau kita mencuri barangan mereka, ikut undang-undang mereka. Agak-agak lepas ni perompak bila nak merompak barangan siapa? Mereka tak boleh nak merompak dengan orang Islam, nanti kena potong tangan, potong kaki. Baik merompak non-Muslim. Suatu hari nanti non-Muslim pun akan minta supaya undang-undang yang sama. Masa itu baru kita bertakbir, adil sungguh undang-undang Allah. Barulah tahu ketika itu. Mana boleh harta benda kami dirompaknya. Sebab orang tak berani nak rompak barang orang Islam, orang tak berani. Kena undang-undang jenayah syariah. Kalau merompak barang non-Muslim, kena penjara. Lepas ni perompak pun pilih barangan mereka. Ketika itu mereka paksa kami nak undang-undang yang sama ketika itu, barulah kita tahu adilnya undang-undang Allah. Sekarang tak ada masalah. Cuma kita tak ada lagi lah. Kita harap suatu hari nanti kita dapat melaksanakannya. Jadi kita berhenti setakat ni dulu. Panjang lagi itu tak sempat, kita akan sambung pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Masih lagi dengan perkara yang sama. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.